Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. And ya, jumpa lagi dengan kakak Linda sharing. So, hari ini aku mau berkongsi cerita dengan kamu berkaitan dengan satu case penculikan yang memakan masa lebih kurang 10 tahun. Oke, tapi sebelum itu macam biasa kamu jangan lupa, yang belum subscribe lah, jangan lupa subscribe ini channel. Kemudian jom kita layan dulu video ini. Cleveland 911. Do you need Hello, please. Help me. I'm Amanda Berry. you need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years, and I'm here. I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street. I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm on the way right now. I We're need going them to send now. them as soon as we get a car open. No, I need them now before he gets back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, Who's the right guy? now. Who's the guy you're who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. All right, and Steven, I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. okay, I got that here. I already. Regina. And you said what was his name again? Ariel Castro. And is he white, black, or He's Hispanic? Hispanic. What's he wearing? I don't know because he's not here right now. That's When why he I got left, away. when he left, what was he wearing? Sweetheart, it's a pity. What? All right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay. I need. Okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there. Okay. All right. Okay. Thank you. Bye. Oke, jadi audio yang kamu dengar sebentar tadi itu ialah perbualan di antara Amanda Berry, yaitu mangsa culik, dengan pihak polis semasa selepas 10 tahun dia dapat keluar daripada rumah yang dia dikurung tuh. Dia terus telepon polis. Oke, jadi dalam case ini ada empat watak utama kan. Ada empat watak lah utama kan. Yang pertama penculik, yang ketiga nih mangsa culik. Jadi yang penculiknya itu namanya si Ariel Castro. Lepas tu mangsa culik yang pertama si Michelle Knight, mangsa culik kedua yang tadi telepon polis tu si Amanda Berry, dan mangsa culik yang ketiga si Gina DeJesus. Oke, jom kita lanjut pergi cerita pertama. Jadi kita cerita dulu pasal penculiknya ya. Penculiknya. Nama penculiknya ialah si Ariel Castro. Oke. Ariel Castro nih dilahirkan pada 10 Julai tahun 1960. Lepas itu dia dilahirkan di Puerto Rico dan kemudian berpindah ke Amerika Syarikat bersama dengan ibunya selepas kedua ibu bapanya bercerai. Kemudian si Ariel Castro tadi, dia telah berkahwin dengan Grimelda Figuera dan mempunyai 3 orang anak. Kemudian dia berpindah ke Seymour Avenue, Cleveland, Ohio pada tahun 1992. Lepas tu, dia ni juga mempunyai rekod keganasan rumah tangga di mana dia telah didakwa memukul istrinya sehingga patah tangan, hidung dan tulang rusuknya. Pada tahun 1996 pula, istri kepada Ariel Castro tadi yang bernama Grimelda telah meninggalkan rumah mereka dan membawa semua anaknya kerana telah mendapat hak penjagaan untuk anak-anaknya tadi tu. Menurut jiran tetangga si Ariel Castro pula, dorang cakap yang si Ariel Castro ni seorang yang baik hati dan suka menolong orang. Dorang tidak tahu pun sebenarnya si Ariel Castro ni macam suka memukul apa, dorang tidak tahu. Yang dorang tahu si Ariel Castro ni seorang yang baik hati dan suka menolong orang.
Oke, kita teruskan kepada kronologi penculikan. Jadi, kes penculikan pertama telah berlaku pada tahun 2002, di mana lebih tepat lagi tarikhnya 23 Agustus tahun 2002. Oke, kemudian kes kedua berlaku pada 21 April 2003 dan diteruskan lagi kepada kes penculikan yang ketiga yaitu 2 April tahun 2004. Jadi maksudnya 3 tahun berturut-turut nih dia menculik 3 orang yang berlainan 2002, 2003 dan 2004 di tempat yang sama dan cara yang sama. Oke, kita teruskan kepada mangsa culik yang pertama yaitu si Michelle Knight. Si Michelle Knight nih dia diculik semasa dia berumur 21 tahun, di mana dia sedang dalam perjalanan dari rumah sepupunya. Dia mau pergi jumpa dengan dia punya anak, sebab dia punya anak nih diambil, kalau macam di sini dia sudah diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebab si Michelle ini ada anak tapi dia belum kawin. Sebenarnya dia mendapat anak hasil daripada menjadi mangsa pemuas nafsu kepada lelaki yang tidak bertanggung jawab, yaitu ahli keluarga, dikabarkan ahli keluarganya juga lah. Pas tu semasa dalam perjalanan tuh dia berjumpa dengan si Ariel Castro. Oke, si Ariel Castro ini seorang pemandu van. Jadi dalam perjalanan tuh dia jumpa si Michelle jalan kaki seorang diri. Dia pun tegurlah si Michelle. Dia tanya, kau mau pergi mana gitu, cerita lah. Lepas tuh dia pelawa si Michelle nih naik dia mau hantar. Jadi si Michelle pun mungkin dia sudah penat jalan kaki, dia pun iya Michelle ada naik. Lepas tuh dalam perjalanan tuh dia orang bercerita. Si Michelle kasih tahu lah dia tuh ada anak, kemudian dia mau jumpa anaknya. Lepas tuh selepas 15 bulan kes si Michelle hilang nih, pihak polis pun menggugurkan namanya daripada senarai nama orang-orang yang hilang, sebab bilangnya satu, si Michelle nih sudah cukup umur, kemudian dia ada rekod yang dia tuh selalu lari dari rumah. Mangsa culik kedua pula namanya si Amanda Berry. Oke, si Amanda Berry ini dia dilahirkan pada 22 April tahun 1986. Dia hilang sehari sebelum hari jadinya yang ke-17. Jadi sekitar jam 8 tuh dia ada call kakaknya, dia kasih tahu dia sedang dalam perjalanan balik ke rumah. Masa tu si Amanda Berry ni dia kerja di Burger King. Sudah call kakaknya, dia cakap aku on the way balik sudah. Lepas tu dia hilang. Okay? Jadi bila dorang buat report sama juga kes macam si Michelle. Kemudian pada satu hari tu ada beberapa hari selepas dia hilang tu ada Mama si Amanda tuh dia dapat panggilan telepon daripada seorang lelaki menggunakan telepon si Amanda. Ada cakap si Amanda berada dengan dia, kemudian dia sekarang selamat, sehat. Kemudian si Amanda tuh tidak lama lagi balik, dia kasih mamanya begitu. Jadi pihak polis pun masa tu FBI dia cakap dia klasifikasikan si Amanda punya kes ni sebagai kes lari dari rumah. Kemudian mangsa culik yang ketiga namanya si Georgina Lynn Jesus. Dia pula ni dilahirkan pada 13 Februari 1990 dan masa dia hilang tu dia berumur 14 tahun. Okay. Si Gina ni dia ni merupakan kawan kepada anak si penculik tadi, yaitu si Ariel Castro, yaitu Arlene Castro. Okay. Masa dia hilang tu pada 2 April 2004. Sebelum dia hilang, si Gina ni dalam perjalanan pulang dari sekolah bersama dengan si Arlene. Okay. Jadi dorang dua ni sudah berjanji yang dorang dua-dua ni mau pergi bermalam di rumah si Gina. Jadi dorang pergi ada pondok telefon situ kan. Dorang pergi pondok telefon tu, dorang call mama si Arlene, yaitu bekas istri kepada si Ariel Castro tadi tu kan. Jadi dorang call mamanya, tapi mamanya tidak bagi kebenaran untuk dorang dua ni tidur di rumah si Gina. Jadi si Arlene pun dengan si Gina berpisah, baliklah dorang rumah masing-masing. Kemudian masa dalam perjalanan tu si Gina
didatangi oleh si Ariel Castro. Dia cakap dia mau kasih tumpang si Gina pulang. Jadi oleh kerana si Gina tadi dia kan kenal itu bapak kawannya, dia pun ikutlah. Lepas tu itulah hari terakhir yang si Gina tu dinampak. Jadi orang yang terakhir yang dinampak bersama dengan si Gina ialah si Arlene, iaitu anak kepada penculik tadi. Lepas dorang diculik ni, contoh si Michelle lepas dia diculik, dia di rumah tadi kan, dia diikat tangannya dengan kakinya, diikat sekali. Lepas tu dia dikurung di bilik paling atas dalam rumah tu. Kemudian dia dibiarkan di dalam bilik yang berkunci selama 3 hari tanpa makan dan minum. Lepas tu kalau dia mau buang air pun dia gunakan tandas plastik. Nah, kamu bayangkan tu macam mana. Lepas itu dikasih dia makan 1 kali 1 hari. Kalau kita macam aku sendiri 1 hari makan 3 kali, dia 1 hari makan 1 kali saja. Lepas tu dia dibenarkan mandi 1 kali dalam masa seminggu 7 hari, mandi 1 kali saja. Kamu bayangkan kamu mandi 1 minggu tu 1 kali saja, macam mana wangiannya itu. Jadi si Michelle tadi nih, dia bukan saja dikurung, dibiarkan kelaparan, tapi dia juga dirogol. Sehingga dia 5 kali dia hamil, 5 kali dia mengandung. Lepas tapi semua anaknya itu gugur sebab dia ditendang, dipukul, lepas tu dilempar di dinding oleh si Ariel Castro tadi tu. Dia tidak dibenarkan untuk melahirkanlah dia punya anak tu. Si Amanda pula, dia selepas dia dibawa balik ke rumah si Ariel Castro tu, dia dikurung di bilik bawah tanah. Dikurung di bilik bawah tanah, tangan dengan kakinya dirantai, kemudian dikasih pakai lagi dia helmet. Lepas 4 hari dia dikurung di bilik gelap di bawah tanah, baru dia dibawa naik oleh si Ariel Castro. Dia dikasih pindah pergi tingkat 2. Berbeza dengan si Michelle, si Ariel ni dia sayang sama si Amanda. Si Amanda ni minta si Ariel belikan dia macam jurnal, diary kan, supaya dia cakap dia boleh gunakan buku tu menulis lah, tulis supaya dia tidak terlalu bosan. Jadi si Amanda pun sama juga macam si Michelle, kena rogol kemudian mengandung. Tapi bezanya si Amanda ni dia dibenarkan oleh si Ariel tadi untuk melahirkan dia punya anak. Jadi apa yang si Michelle dengan si Amanda dapat tadi, sama juga case-nya dengan si Gina. Dia pun sama juga dibawa balik ke rumah, disiksa, diikat, dirogol, semualah sama. Cuma bezanya si Gina ni dia tidak mengandung. Jadi tinggallah mereka bertiga tadi tu dikurung, disiksa, dirogol oleh si Ariel di dalam rumah tu selama beberapa tahun. Untuk si Michelle 11 tahun, untuk si Amanda 10 tahun, dan si Gina 9 tahun. Diorang langsung tidak pernah keluar rumah dalam tempo itu. Bahkan diorang tidak pernah nampak cahaya matahari sebab semua dinding tingkap yang ada di dalam rumah tu sudah ditutup dengan kayu. Jadi diorang tidak pernah langsung nampak cahaya matahari. Sementara si Ariel Castro tadi, dia jalani kehidupannya macam biasa. Dia buat kerjanya hari-hari macam dia kan kerja pemandu bus sekolah. Kemudian kalau waktu malam dia jadi pemain bass. Setiap harilah dia buat macam tu, macam biasa, tanpa disedari oleh orang-orang yang dia kenali ataupun jiran-jirannya. Betapa liciknya si Ariel nih. Lepas tu kan, diorang punya nasib ni baguslah sebab pada 6 Mei tahun 2013 diorang dapat peluang untuk melarikan diri, dan diorang guna tu peluang betul-betul lah dengan melepaskan diri mereka. Macam mana diorang melepaskan diri? Mula-mula ceritanya si Amanda ni dia perasan pintu biliknya tidak dikunci. Jadi dia nampak, tapi dia teragak-agak cuma turun sebab dia cakap sebelum ni pun pernah juga pintu biliknya itu tidak dikunci, tapi bila dia keluar dia ditangkap oleh si Ariel tadi. Lepas tu orang dipukul sebab cuba larikan diri kan. Tapi hari tu si Jocelyn ni, anak si Amanda tadi, dia kasih tahu mamaknya. Dia cakap, bapak dia panggil Daddy kan. Daddy tadi beritahu dia mau pergi rumah nenek, iaitu mamak si Ariel Castro. So si Amanda tadi dia kasih berani dirinya, dia pun turun tangga, dia pergi tingkat bawah. Bila line clear, dia nampak ada si Ariel tu
dia pun pergi pintu utama kan, dia ketok-ketok kuat sudah teriak. Dia teriak dan alhamdulillah lah ada jiran yang dengar dia punya teriakan tuh. Kemudian jiran tadi tuh kan ada jiran tadi tuh datang, jiran itu datang, lepas sudah si Amanda kasih tau lah namanya si Amanda, lepas tuh bikin dia minta tolong. Kemudian jiran itu tadi dia tolong, dia kasih macam pecah di pintu di bawah tuh kan, dia kasih pecah di bawah tuh. Dari bawah tuh lah si Amanda tadi dengan anaknya si Jocelyn keluar. Kemudian bila dia keluar, terus dia pergi pinjam telepon salah seorang jiran lagi di situ. Dia telepon 911 911 masa tuh kecemasan kan. Bila dorang telepon dan akhirnya datanglah polis. Bila polis datang, dorang serbu rumah si Ariel tuh, dorang kasih pecah pintu, dorang jumpa lagi 2 orang wanita, yaitu si Michelle dan juga si Gina. Jadi hari itu bebaslah sudah orang dari penjara rumah si Ariel Castro tuh. Mereka berempat, si Michelle, si Amanda, si Gina dengan si Jocelyn pun dibawa ke Metro Health Medical Center untuk diperiksa. Si Ariel Castro pun akhirnya diberkas. Selepas beberapa kali dia mengaku tidak bersalah, diteruskan lagi, dan pada hari yang dia mengaku bersalah tuh, yaitu pada 26 Julai 2013, si Ariel sudah mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman 1000 tahun penjara tanpa parol. Si Ariel didakwa ke atas 937 case. Kemudian segala harta benda milik si Ariel Castro tadi itu dirampas dan dimusnahkan. Kemudian pada 3 September 2013, si Ariel ini selepas dia jalani 1 bulan penjara, si Ariel ditemui tergantung di bilik dia punya, di bilik macam lokapnya lah, lokap tuh, di tempat dia ditahan tuh, di tempat dia di penjara tuh, dia dijumpa tergantung dengan selimutnya. Kemudian dia dibawa ke pusat perubatan Wexner, Ohio State University, kemudian disahkan meninggal dunia. Kemudian selepas itu ketiga mangsa culik ini tadi, dorang sudah bebas. Kemudian dorang menjadi macam sukarelawan, dorang mahu membantu orang-orang lain supaya tidak berlaku lagi case yang seperti itu, supaya orang lain tidak alami apa yang dorang sudah alami. Kemudian kisah ini tadi difilmkan di sebuah film yang bertajuk Cleveland Abduction. Dia ditayangkan pada tahun 2015. Kamu bolehlah cari nanti dia punya film macam mana kan. Kemudian yang di dalam kisah tadi, si Ariel Castro nih masa dibicarakan kan, dia ada cakap, dia bilang yang sebelum dia mengaku bersalah tuh dia cakap yang dia apa yang berlaku tuh sebenarnya kesalahan, satu salah FBI, kenapa FBI tidak jumpa dia, kedua salah mangsa yang diculik tuh tadi, kenapa dia orang percaya kepada aku, dia cakap. So apa yang dapat kita simpulkan, pengajaran daripada kisah ini, dia mau kasih tahu kita supaya kita nih lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Nah, walaupun kita sudah kenal orang tuh, kita tahu dia siapa, tapi tidak semestinya kita kena percaya dia 100%, gitu. So, dia suruh kita lebih berhati-hati dan menjaga diri kita. Aku rasa dalam dunia ini kan kita semua ini pernah alami dimana kita percayakan orang, tapi sebenarnya orang tuh macam ada peribahasa Melayu, dia cakap harapkan pagar makan padi, gitu kah. Jadi macam kita kena berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lah. Okay? So itu salah video untuk kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Lepas tu jangan lupa like, komen dan subscribe kalau belum subscribe. Kalau bermanfaat dan menarik, kamu bolehlah share video ini ke rakan-rakan kamu ke media sosial kepada mana lah yang kamu sudi. Lepas tu apa pandangan kamu tentang cerita ni, kamu letakkan komen kamu ya. Oke lah, jumpa lagi di next video. Bye dan assalamualaikum.